MTV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa K. Dalam pada bahan musim perayaan pun kita tidak melupakan sesi pembelajaran dan ulang kaji untuk calon-calon SPM 2021 kita. Tetaplah kita menjaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Tangan tu cuci dengan kerap menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk mensanitasi tangan anda. Baiklah, sebelum kita pergi kepada subjek dan siapa guru kita pada hari ini, Nisa nak tunjukkan kad ucapan yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat menarik bersempena dengan kempen #Terima kasih Cikgu yang kita terima di Didik TV. Nisa buka. Ada sejambak bunga dengan ucapan terima kasih Cikgu. Ada yang ditulisnya a century plan is based on education, a grand plan for education is based on teachers. #terima kasih Cikgu. Terima kasih kepada adik Ho Yuyen 6H dari SJKC Fun UZ Johor Bahru. Terima kasih banyak-banyak kepada pengirim kad ucapan ini. Baiklah, berkata mengenai Cikgu kita pada hari ini, agaknya siapa yang akan bersama-sama dengan kita? Kita tonton profil beliau. Jom kita tengok. Berusaha bersungguh-sungguh pasti berhasil merupakan moto pilihan guru kita, iaitu Cikgu Zeti Azrin daripada SMK Cenderiang Perak. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Nisa. Macam mana Cikgu hari ini perasaan nak berkongsi, nak mengulang kaji dengan rakan-rakan kita? Okey, Cikgu berasa sangat gembira dan tak sabar-sabar lagi nak menerangkan topik untuk hari ini. Ya, betul. Cikgu, hari ini kita akan mempelajari mengenai hiasan dalaman tingkatan 4 modul 1. Apa menariknya subjek ini Cikgu? Adakah lepas ini saya akan rumah saya akan automatik jadi cantik ke macam mana? Okey, betul tu. Kalau dah ada kemahiran menghias, pasti rumah Nisa pun boleh cantik nanti. Ya, mungkin inilah saat yang tepat saya berada di sini dengan Cikgu Zeti sebab saya kira saya perlukan idea. Mungkin selepas apa kita belajar, yang di rumah pun boleh turut sama mengulang kaji dan menonton episod kali ini. Baiklah Cikgu, sebelum itu saya nak jemput Cikgu ke meja ini untuk kita sama-sama melakukan SOP di mana apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di tempat ataupun di dalam bekas yang bersih. Jangan letak merata-rata, jangan letak bawah meja, atas kerusi. Contoh saya ada bekas plastik macam ni, Cikgu ada poket zip yang mana kita gunakan untuk simpan pelitup muka kita supaya ianya kekal bersih dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah, Cikgu silakan sanitasi tangan Cikgu sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita. Okey, baik Nisa. Okey, terima kasih Cikgu. Saya pula ya. Okey, baiklah. Hari ini saya sangat-sangat teruja dengan topik pada hari ini sebab saya kira kita boleh gunakan segala input dan juga informasi yang kita akan pelajari pada hari ini untuk kegunaan dalam kehidupan seharian. Tetapi sebelum tu Cikgu, kita ada video khas yang ingin kita pertontonkan. Jom kita tonton. Hai semua, saya Elvi anak lelaki Bahadi dari kelas 5 MPV Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderiang. Saya amat minati mata pelajaran hiasan dalaman kerana ia memberi peluang kepada saya berkreativiti dalam seni menghias rumah dan susun atau perabot. Sekali saya berharap saya dan rakan-rakan memperolehi keputusan yang semula itu A dalam subjek ini agar dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang betul. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Ika Andana, anak peperangan daripada kelas 5 MPV Sekolah Menengah Cenderiang. Amat meminati subjek hiasan dalaman kerana banyak kerja khusus seperti melukis pelan dan membuat modul ruang kediaman dapat membantu saya memperoleh markah yang tinggi untuk kertas 2. Semoga saya berjaya dengan cemerlang dalam bidang ini. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Marian, anak perempuan bahagian dari kelas 5 MPV tahun 2021. Saya berharap agar dapat memperolehi keputusan yang cemerlang untuk subjek ini, iaitu A. Semoga harapan dan impian saya tercapai. Sekian, terima kasih.
Ya, cikgu, itu dia sedikit sebanyak pendapat atau perkongsian dari rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek kita hari ini, iaitu mata pelajaran vocational hiasan dalaman. Saya tidak bersendirian, cikgu. Kalau tadi kita ada video tentang rakan-rakan, saya pasti nak ada rakan-rakan lah bersama-sama dengan kita di sini pada hari ini. Jadi saya ingin mempersilakan rakan-rakan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderian Perak. Hai. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hai. Hai. Oh, semua okey? Salam. Kalau anda sudah bersedia untuk subjek pada hari ini, bagi Kak Nisa double thumbs up. Okey. Yeay, semua double thumbs up. Semua dah bersedia dan semangat. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka satu persatu. Silakan Nur Sumayah, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ya. Nama saya Nusmaya Fitrantri dan Sumayah, mikrofon dekat dengan mulut sikit boleh? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nusmaya Fitrantri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderian dan FEB adalah subjek kegemaran saya. Baik, itu subjek kegemaran. Kita tengok sekejap lagi. Kegemaran tak kegemaran, cikgu ya. Kita tanya soalan. Baiklah, seterusnya. Ivan, silakan. Kenalkan diri anda. Selamat Pegelap dan Mau Iga. Nama saya Iban, anak lelaki alim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderian. Saya suka subjek MPV ni sebab saya suka melukis plant dan menghias rumah. Wah, terima kasih Iban. Suka hias rumah, bolehlah upah dia lepas ni. Betul tu. Okey, silakan Nur Syahirah, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahirah binti Mat Yusof. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderian. Saya tak sabar nak dapatkan tips pelajaran hari ini dengan Cikgu Zeti. Yes, bersemangat. Bagus-bagus. Syahima, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahimah binti Abdul Latif. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderian. Saya anak murid kepada Cikgu Zeti Azrin. Baik, seterusnya Sania, silakan. Hai, selamat Pegelap dan Muaika. Saya Sania, anak perempuan murni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderian. Cikgu Zeti ialah guru favorit saya. Wah, cikgu favourite. Baiklah, seterusnya Nazmi, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazmi Syamil bin Johar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderian Perak. Hari ini saya dah semangat untuk dapatkan tip dari Cikgu Zeti Azrin. Wah, baguslah kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan dari SMK Cenderian Perak. Semuanya bersemangat. Semuanya tak sabar nak mendapatkan tips, nak mendapatkan info. Dan untuk makluman semua, rakan-rakan yang ada di studio ini adalah rakan-rakan dari tingkatan 5, di mana kita nak belajar tentang modul tingkatan 4. Jadi ini adalah sesi untuk mereka mengulang kaji, bersedia dengan lebih awal. Yang di rumah pun boleh kekal mengulang kaji dan juga fokus bersama kami selama 1 jam kita bersiaran. Sediakan pen dan kertas, ambil buku teks atau buku nota, apa-apa yang ada di hadapan anda untuk mencatat segala info, tips, ilmu yang akan dikongsikan sepanjang kita bersiaran pada hari ini. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit Cikgu Zeti, apa yang kita nak sentuh pada pembelajaran kita pada hari ini? Okey, baik. Terima kasih Nisa. Hari ini cikgu akan menerangkan mengenai tips format peperiksaan yang baru. Modul 1 lebih kepada pengenalan hiasan dalaman dan yang terakhir contoh-contoh soalan. Baik, saya kira ramai yang tak sabar-sabar bila dengar je mengenai format peperiksaan yang baru ni, mesti mereka dah okey, saya nak dapatkan tips supaya senang menjawab dan mendapat A. Ya, okey, betul. kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Selamat sejahtera. Selamat Hari Guru kepada semua guru. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa dan Cikgu Zeti serta rakan-rakan dari SMK Cenderian Perak. Hari ini kan cikgu, saya kira ramai dah bersedia. Rakan-rakan kita pun dah bersemangat. Jom cikgu, kita mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan. Okey, terima kasih Nisa. Okey, tanpa membuang masa lagi, cikgu akan menerangkan hari ini mengenai modul 1 dan teknik menjawab soalan SPM 2021 kod kertas 7406/1 bagi mata pelajaran vocational hiasan dalaman. Okey, ini adalah profil ringkas cikgu. Cikgu Zeti Azrin binti Muhammad Zain
bertugas sebagai guru dan juga Ketua Panitia MPV Hiasan Dalaman di Sekolah Menengah Cenderia Perak. Antara pengalaman menjadi panel penggubal DSKP Hiasan Dalaman dan panel pengubal modul pembelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, tanpa membuang masa lagi, cikgu akan terus ke format kertas peperiksaan hiasan dalaman yang terbaru. Okey, untuk hiasan dalaman, kita ada 2 kertas iaitu kertas pertama dan kertas kedua. Kertas 1 berkenaan dengan teori, manakala kertas kedua mengenai kerja khusus. Cikgu akan terangkan untuk kertas 1 terlebih dahulu. Okey, jenis instrumen yang digunakan untuk kertas 1 ialah ujian bertulis. Kertas 1 terbahagi kepada 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A, jenis item yang digunakan ialah item respon terhad, manakala bahagian B, item respon terhad ataupun terbuka. Maksud item respon terhad ialah jawapannya terhad tetapi masih berpandukan soalan. Okey, bagi item respon terbuka ialah jawapannya lebih terbuka di mana murid-murid boleh memberi idea-idea yang baru, yang lebih kreatif tapi mestilah berpandukan dengan kehendak soalan. Okey. Bilangan soalan pula untuk bahagian A terdapat 15 soalan manakala bahagian B terdapat 4 soalan. Jumlah markah keseluruhan ialah 100 markah. Bahagian A mewakili 60% dan bahagian B mewakili 40%. Okey, tempoh ujian selama 2 jam di mana cadangan masa yang diperuntukkan untuk bahagian A selama 80 minit dan bahagian B selama 40 minit. Okey, untuk kertas kedua, kita ada jenis instrumen pentaksiran kompetensi. Jenis item ialah tugasan modul ataupun kerja khusus. Okey, bilangan modul hendak dilaksanakan ialah sebanyak 20 modul pentaksiran. Jumlah keseluruhan ialah 100 markah. Okey, tempoh pelaksanaan sepanjang Februari tingkatan 4 hingga Julai tingkatan 5. Okey, seterusnya, tanpa membuang masa, cikgu terus ke elemen dan konstruk kertas 1. Okey, untuk kertas 1 kita ada 4 elemen iaitu yang pertama elemen mengingat dan kedua elemen memahami. Untuk elemen konstruk mengingat dan memahami lebih kepada soalan pada bahagian A iaitu soalan aras rendah dan sederhana. Okey, tujuannya adalah untuk mengukur tahap kefahaman dan pengetahuan sedia ada murid. Manakala elemen ketiga dan elemen keempat iaitu kemahiran mengaplikasi dan kemahiran menganalisis lebih kepada soalan bahagian B iaitu soalan aras sederhana dan aras tinggi. Okey, tujuannya adalah untuk mengukur tahap kefahaman, pengetahuan dan juga kemahiran murid lah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke elemen dan konstruk kertas 2. Kita ada 2 elemen saja iaitu kemahiran amali dan elemen nilai. Okey, untuk kemahiran amali ni biasanya adalah aktiviti murid semasa berada di bengkel. Okey, apa amali yang mereka lakukan? Okey, contohnya macam melukis pelan, membuat model rumah, memasang kemasan, membuat penyelenggaraan peralatan dan lain-lain. Manakala elemen kedua nilai adalah amalan baik yang ditunjukkan oleh murid semasa berada di bengkel. Okey, nilai-nilai murni. Contohnya bekerjasama, tolong-menolong dalam kumpulan, membersih, mengikut peraturan bengkel dan lain-lain. Okey, seterusnya kita tengok aras kesukaran kertas 1. Terdapat 3 tahap, terdapat 3 aras kesukaran iaitu soalan aras rendah, soalan aras sederhana dan soalan aras tinggi. Okey, nisbahnya ialah 5, nisbah 3, nisbah 2. 50 markah mewakili soalan aras rendah, 30 markah mewakili soalan aras sederhana dan 20 markah mewakili soalan aras tinggi. Okey, cakupan konteks semua kandungan standard pembelajaran tingkatan 4 dan
tingkatan 5. Maknanya cikgu tak susahlah sebenarnya nak dapatkan markah memenangkan untuk proporsi soalan skala kesukaran rendah tu lebih banyak. Betul tu Nisa. Jadi boleh dapat A sebenarnya. Ya, betul. Senang je insya-Allah. Okey, yang penting mesti ingat apa kerja-kerja amali kamu buat, mesti boleh jawab. Betul. Okey, seterusnya kita tengok kandungan kurikulum tingkatan 4. Kita ada 4 modul, iaitu modul pertama mengenai pengenalan, modul kedua mengenai keselamatan, modul ketiga mengenai lukisan, modul keempat mengenai reka bentuk dalaman. Baik. Okey. Untuk kandungan kurikulum tingkatan 4, dia sebenarnya kesinambungan daripada kurikulum kandungan tingkatan 5. Ya. Okey, modul yang kelima berkenaan dengan kemasan, modul yang keenam berkenaan dengan aksesori hiasan dan modul yang ketujuh mengenai projek keusahawanan. Baik. Okey. Hari ini yang cikgu nak terangkan mengenai modul pertama je dahulu. Modul 1 iaitu pengenalan. Di bawah modul 1 ni terdapat pecahan 5 tajuk kecil yang cikgu akan sampaikan pada hari ini. Okey, antara tajuk yang pertama ialah 1.1 mengenai pengenalan hiasan dalaman, 1.2 mengenai nilai dan etika profesional, 1.3 berkenaan dengan pihak berkepentingan dan undang-undang, 1.4 penyelenggaraan peralatan dan 1.5 pengurusan stok. Okey, tanpa buang masa, terus kita pergi ke pengenalan hiasan dalaman. Okey, sebelum tu cikgu nak tanyalah kat murid cikgu. Tanya dia orang cikgu. Ingat lagi tak apa tu hiasan dalaman? Boleh terang kat kawan-kawan yang kat rumah tu. Siapa nak kongsikan? Saya. Ya, Syairah silakan. Okey, Syairah, cuba jawab. Hiasan dalaman adalah seni menghias ruang kediaman atau ruang kebangunan dari segi susunan atau perabot, pemilihan warna dan sebagainya. Okey, tepat sekali Dengan pelajaran Syairah. cahaya jawapannya diberi. Bagus Syairah. Terima kasih. Okey, ni nampaknya dah bersedia ni. Boleh jawab SPM nanti. Okey, betul apa yang adik Syairah tu cakap. Cuma cikgu tambah sikit. Ia juga merangkumi reka bentuk perabot, susunan atau perabot, pemilihan warna dan aksesori. Tujuannya agar dapat mencipta ruang supaya wujud suasana selesa, menarik, mengikut kehendak cita rasa pengguna ataupun penghuni dalam rumah itulah. Okey. Okey, yang ni antara yang terpenting. Jenis-jenis ruang dalam hiasan dalaman, kita ada 5 jenis ruang asas yang perlu murid ketahui. Yang pertama ialah ruang tamu. Yang kedua, ruang Nisa. Okey, ruang makan. Seterusnya Nisa, boleh cuba? Bilik tidur. Bilik tidur. Apa lagi? Dapur, tempat memasak. Ya, betul. Dapur dan yang terakhir? Satu lagi ni saya agak keliru. Saya rasa 4 ni je kat rumah saya. Okey, tak ada. Kalau tak ada ni, kita tak boleh nak hidup rasanya. Tandas. Oh ya, ya Allah. Ada rumah saya ada tandas. Okey, penting sangat keperluan tu. Okey, dan tandas. So, ada 5 ruang yang perlu murid ingat. Okey, seterusnya kita pergi evolusi hiasan dalaman. Okey, tajuk ni bagi cikgu sangat menarik untuk murid-murid ketahui sebab pengenalan kan untuk hiasan dalaman ni. Okey, evolusi hiasan dalaman ni terjadi apabila kehendak dan cita rasa pengguna berubah mengikut perubahan masa dan zaman. Kesan evolusi ni dapat dilihat melalui kepelbagaian reka bentuk bangunan dan perabot mengikut zaman-zaman tertentu, antaranya zaman Greek, zaman Barok, zaman Rokoko, zaman Art Nouveau, zaman Bauhaus, zaman Art Deco dan yang terakhir zaman kini iaitu zaman moden. Okey, cikgu sebenarnya nak terang seberingkas je mengenai zaman ni sebab kalau nak terang panjang memang banyak sangat, tapi kita ambil yang penting nak nampak tu dari segi perbezaan bangunan dan perabot tu, okey? Mengikut setiap zaman. Okey, untuk zaman Greek terkenal semasa tamadun Yunani. Okey, zaman Greek terkenal semasa tamadun Yunani di mana pembinaan bangunannya mementingkan struktur pembinaan tiang yang menjadi ikon utama. Kita boleh tengok gambar yang cikgu tunjuk ni. Okey. Memang zaman Greek mementingkan tiang. Tiang dia nampak gah besar-besar kan? Okey. Dari jauh dah nampak cikgu dah ya. Nampak dah. Betul Nisa, itu zaman Greek. Awal dulu. Okey. Cikgu boleh bulatkan dekat skrin tu. Okey. Okey, ni zaman Greek. Ya, boleh. Oh, tak ada keluar, tak keluar. Tak apa. Kita balik. Okey, kemudian kita ada zaman Barok dengan zaman Rokoko ni sebenarnya reka bentuk bangunan di perabot tak banyak perbezaan sebab dia mementingkan ciri-ciri ukiran klasik. Okey, kedua-dua zaman ni mementingkan ciri-ciri ukiran klasik di mana
dia juga banyak menggunakan warna-warna putih, warna gading dan juga untuk zaman rokoko dia banyak dah masukkan unsur-unsur warna keemasan untuk kelihatan lebih mewah. Selain itu perabot ni juga banyak dihiasi dengan batu permata. Okey, kita boleh tengok dekat gambar ni. Gambar yang cikgu tunjuk ni, ini adalah antara zaman barok dengan zaman rokoko. Okey, nampak cuma rokoko ni dia dah masuk dah warna-warna keemasan. Begitu juga dengan perabot zaman rokoko. Okey, meja tu. Kalau boleh fokuskanlah kan. Perabot-perabot macam tu cikgu, kita dapat banyak lihat pengaruhnya dalam reka bentuk yang ada di kedai-kedai perabot kan, ukiran-ukiran, motif yang digunakan dan sebagainya. Baik. Ya, betul tu Nisa. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan mengenai zaman Art Nouveau. Zaman Art Nouveau ni banyak menggunakan garisan-garisan yang melengkung, menjala. Okey, sebab dia banyak menggunakan daripada motif-motif flora, iaitu bunga-bungaan dan tumbuhan semula jadi. Murid juga boleh tengok kerusi pada zaman Nouveau, okey, yang warna biru tu. Okey, nampak dia macam melengkung-lengkung kan? Okey, begitu kalau zaman Bauhaus, dia berbeza dengan zaman Nouveau sebab Nouveau tadi dia menggunakan garisan yang beralun-alun, melengkung. Untuk zaman Bauhaus dia menggunakan garisan-garisan lurus untuk reka bentuk perabotnya. Okey, dan begitu juga dengan bangunan dia. Okey, zaman Bauhaus juga banyak menggunakan warna-warna monokrom yang terdiri daripada warna hitam, kelabu dan juga putih. Okey, ini ada contoh perabot zaman Bauhaus. Nampak tak kerusi dia? Lurus je kaki dia. Okey, berbanding dengan zaman Nouveau tu kan, dia macam berlingkar-lingkar kan. Itu perbezaan zaman lah. Okey, seterusnya zaman Art Deco. Zaman Art Deco ni lebih kepada zaman Art Deco. Okey, zaman Art Deco lebih kepada reka bentuk bangunan dan perabotnya lebih mementingkan nilai estetik. Okey, dan glamour berbanding fungsi. Okey, banyak menggunakan elemen garisan-garisan zigzag iaitu bentuk yang tajam. Okey, warna dia juga terang. Okey, kalau zaman moden cikgu nak tanya pelajar cikgu, kod-kod zaman moden kan senang. Siapa nak cuba jawab untuk zaman moden? Nak terangkan seberingkas. Syahima, silakan Syahima. Okey, Syahima, silakan. Zaman moden ialah reka bentuk perabotnya lebih mementing daripada fungsi nilai kecantikan. Rekaan simple nampak menarik. Okey, sebenarnya untuk zaman moden lebih mementingkan teknologi. Tanya betul Syahima. Terima kasih. Lebih mementingkan bentuk teknologi, reka bentuknya lebih mementingkan teknologi dan fungsi berbanding dengan nilai estetik. Nilai estetik kecantikan jatuh nombor 2 sebab rekanya nak beri keselesaan kepada pengguna. Okey, dia punya corak pula terdiri pada corak geometri yang simple, sangat minimalis dan ringkas lah. Okey, seterusnya kejayaan dan prospek dalam bidang hiasan dalaman. Okey, antara kejayaannya ialah perunding hiasan dalaman, pereka dalaman, penghias dalaman, kontraktor hiasan dalaman, pereka pameran dan tenaga kerja. Ini yang tadi Iben cakap cikgu, dia nak jadi pereka hias dalaman ya Iben. Betul. Dia bercita-cita mungkin subjek ini akan membantu beliau untuk ada asas yang lebih kukuh untuk sambung lagi pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Baiklah cikgu, kita akan berhenti seketika sebelum kita sambung. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kekal fokus bersama Road to Success SPM 2021. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang masih setia menonton Road to Success SPM 2021. Hari ini kita sedang ulang kaji mata pelajaran hiasan dalaman tingkatan 4 modul 1 bersama dengan Cikgu Zeti serta rakan-rakan dari SMK Cenderiang Perak. Jom cikgu, kita teruskan perbincangan kita. Okey, baik Nisa. Okey, sekarang cikgu nak terang mengenai kejayaan dalam bidang hiasan dalaman ni. Okey, antara perunding hiasan dalaman, pereka dalaman dan penghias dalaman ni kita nampak kejayaan itu macam lebih kurang sama je. Betul tak Nisa? Okey, tapi cikgu nak terangkan
Sebenarnya dia ada perbezaan dari segi tugas masing-masing. Okey. Okey, perunding hiasan dalaman bekerja memberi khidmat nasihat dari segi tema, konsep dan juga bajet kepada pelanggan. Okey, kalau pereka dalaman pula, dia lebih kepada melukis pelan dan pakar dalam perancangan ruang. Juga berpengetahuan dalam pemilihan bahan-bahan binaan. Okey, untuk penghias dalaman, kerjayanya lebih kepada dia seorang yang berimajinasi tinggi dan kreatif kerana dia perlu memilih reka bentuk perabot dan pemilihan warna yang sesuai dalam sesebuah dia. Begitu juga dengan aksesori. Okey, dia kena mahir dalam pemilihan tersebutlah. Okey, kontraktor hiasan dalaman macam biasa kerjanya membuat pengebasuhan ataupun pembinaan bangunan. Okey, pereka pameran pula kerjanya menyediakan tempat pameran untuk mempamerkan barang-barang ataupun produk-produk daripada syarikat-syarikat tertentu ataupun kedai-kedai. Tujuannya adalah untuk mempromosi dan menarik perhatian orang ramai. Okey, tenaga kerja ni sebenarnya walaupun kerja ni kecil tapi dia penting dalam melicinkan perjalanan sesuatu projek dan hiasan dalaman ni. Okey, tenaga kerja kita ada 3 iaitu pekerja mahir, pekerja separa mahir dan pekerja kurang mahir. Okey, ada juga pihak yang lain terlibat, pelanggan, pembekal ni semua terlibatlah dalam bidang hiasan dalaman. Okey. Cikgu akan masuk tajuk kecil yang kedua, nilai dan etika profesional dalam industri hiasan dalaman. Okey, untuk berkecimpung ataupun kerjaya dalam bidang ni, beberapa prinsip dan nilai murni perlu diamalkan. Okey, antaranya jujur dalam menentukan harga produk, kreativiti dan keaslian reka bentuk, tidak boleh meniru ataupun menciplak hasil karya orang lain lah. Okey, ciptaannya pula, okey maaf. Okey, ciptaannya pula memberi impak dan kesan yang baik bukan sahaja kepada pengguna tetapi juga kepada alam sekitar, mematuhi garis panduan dan undang-undang, berdedikasi, berdaya maju, berpengetahuan dan bertanggungjawab. Yang penting sekali mestilah menepati masa. Okey, ni nilai dan etika lah dalam kerjaya ni. Okey, seterusnya kita ada tajuk 1.3 berkenaan dengan pihak berkepentingan dan undang-undang dalam projek hiasan dalaman. Ada 3 pihak yang terlibat iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat. Yang kedua Uniform Building Bylaw UBBL dan yang ketiga pihak berkuasa tempatan. Sebelum cikgu terangkan, cikgu nak tanya lagi kepada pelajar-pelajar cikgu yang berada di rumah. Okey. Agak-agaknya lah, kenapalah Jabatan Bomba dan Penyelamat ni pun terlibat dalam projek hiasan dalaman ni? Siapa nak cuba jawab? Siapa boleh kongsikan? Nisa pun tak tanya-tanya lah. Saya. Silakan Azmi. Bomba dan Penyelamat, dia nak mereksa keadaan bangunan dalam menghadapi kebakaran. Dan menentukan peraturan dan undang-undang kecil bangunan. Okey, betul Nazmi, tepat jawapan kamu. Dia bomba ni tugasnya ialah memeriksa kesediaan bangunan. Okey, sebab tak nak akan berlaku kebakaran dan kemalangan nyawa lah, kemalangan jiwa. Okey, Uniform Building Bylaw tugasnya ialah mengawal pembinaan bangunan daripada aspek kebakaran, kesihatan, keselamatan dan juga struktur bangunan. Okey, pihak berkuasa tempatan kita ada 3 pihak yang terlibat, antaranya Jabatan Perancangan, Jabatan Bangunan dan Jabatan Kejuruteraan. Okey, Jabatan Perancangan ni dia lebih kepada melukis pelan sempadan dan juga pelan landscape. Jabatan Bangunan lebih kepada pelan bangunan dan juga sijil kelayakan menduduki. Jabatan Kejuruteraan pula lebih kepada pelan tanah, iaitu pelan tanah, pelan jalan raya, pelan parit dan pelan lampu jalan. Okey murid-murid? Semua masih mengikuti? Masih mengikuti semua? Kalau masih mengikuti, double thumbs up. Okey, bagus. Bersemangat semua, bagus. Okey, jom cikgu. Okey, kita teruskan dengan tajuk 1.4 mengenai penyelenggaraan peralatan. Okey, cikgu nak tanya lagi lah dekat kamu. Mengenai penyelenggaraan peralatan ni, sebab ni kan topik yang masih tingkatan 4 kamu pelajari kan. Dah pernah menyelenggara pun peralatan tu. Siapa nak
terangkan mengenai apa kebaikan kita melakukan penyelenggaraan peralatan. Siapa nak jawab? Saya. Silakan Iben. Untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik dan tiada gangguan semasa bekerja. Betul ya? Okey, Betul ke, betul cikgu? Iben. Betul. Okey, itu salah satu kebaikan dia lah, membuat penyelenggaraan. Antara yang lain, kita juga dapat memelihara dan memanjangkan jangka hayat mesin, meningkatkan keupayaan, mengurangkan kerosakan, menjimatkan perbelanjaan, menjaminkan keselamatan pengguna dan mewujudkan suasana kerja yang kondusif. Okey, semua ni akan berjalan lancar lah kalau peralatan kita berada dalam keadaan baik. Ya. Okey, ada 3 kaedah penyelenggaraan yang murid-murid kena ingat, iaitu menyimpan, membersih dan juga meminyak. Okey, kita tengok jenis-jenis peralatan dulu ya. Okey, peralatan terbahagi kepada 2 kategori, iaitu jenis alatan tangan dan jenis mesin mudah alih. Okey, boleh tengok dekat skrin ni. Okey, contoh-contoh alatan tangan ada sesiku L, tukul Warrington, gergaji tangan dan sebagainya. Okey, jenis mesin mudah alih antaranya yang dekat skrin kita ada mesin pecanai, gergaji jig, gergaji mudah alih. Okey, tempat penyimpanan dan penyusunan peralatan terdapat 3 kaedah ataupun cara tempat penyimpanan. Antaranya seperti dekat gambar yang cikgu tunjuk ni ialah kit peralatan ataupun toolbox, almari peralatan dan juga panel alatan tangan. Panel alatan tangan ni biasanya kita letakkan dekat dinding. Okey, murid-murid. Okey, cikgu nak tanya, kalaulah kita tak ada tempat penyimpanan peralatan ni, apa yang akan terjadi dengan alat-alat ni? Siapa nak kongsikan? Siapa nak kongsikan? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba jawab? Sania? Boleh jawab Sania? Boleh dengar tak? Ya, cikgu. Silakan Sania. Apa akan jadi kalau kita tak ada tempat penyimpanan yang baik untuk peralatan-peralatan kita? Peralatan akan berserepah dan kita boleh mengalami kecederaan. Ya, betul cikgu. Okey, betul Sania, Terima tepat kasih sekali. Sania. Cikgu thumbs up kat kamu. Okey. Okey, betul lah, peralatan kita akan berserap. Lepas tu bila kita nak guna, kita akan tercari-cari kan dan menyusahkan. So, kita mesti nak sesuatu dalam keadaan sistematik. Barulah lancar je urusan kerja kita nanti. Betul. Okey. Okey, seterusnya tajuk terakhir untuk modul 1 hari ini. Ini tajuk terakhir. Pengurusan stok. Okey. Okey, pengurusan stok. Cikgu nak tanya jugalah lagi. Takut kamu tu tengah betul ke fokus dekat cikgu sekarang ni? Jom cikgu kita tanya mereka. Okey, apa tu stok? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Stok tu apa ya? Sumaya, silakan Sumaya. Untuk menampung bekalan barang-barang agar sentiasa mencukupi apabila hendak digunakan. Okey, stok tu ialah barang-barang. Okey, betul Sumaya. Terima kasih. Tepat jawapan kamu. Ya. Okey, stok ialah barang bekalan barang yang disimpan oleh peniaga di dalam stok untuk menampung permintaan pelanggan. Okey. Ya. Tujuan pengurusan stok untuk memastikan keperluan mencukupi bila hendak digunakan. Okey, lepas tu penjimatan ruang simpanan, stok yang tidak bergerak atau tamat tempoh dapat dikesan. Okey. Stok juga terbahagi kepada 2 jenis stok, iaitu stok gerak pantas dan stok gerak perlahan. Okey, apa tu stok gerak pantas? Cikgu akan terangkan dekat sini. Stok gerak pantas ialah bahan-bahan yang mempunyai jangka masanya pendek, iaitu dia cepat rosak dan tidak boleh simpan terlalu lama. Okey, antara contoh bahan seperti simen, kan dia mudah mengeras, cat, shellac dan lain-lain. Okey, untuk stok gerak perlahan pula, jangka hayat dia panjang, tidak mudah rosak dan kita boleh juga simpan di dalam stor dalam kuantiti yang banyak sebab dia tahan lama kan? Ya. Okey, antara contoh bahannya seperti kertas dinding, bunga tiruan, aksesori, bidai dan lain-lain lah. Okey. Okey, itu untuk itu 5 tajuk kecil yang cikgu dah terangkan tadi. Sekarang
Cikgu harap murid-murid boleh bersedia dan kita akan masuk kepada item ataupun soalan. Contoh-contoh soalan, okey? Saya rasa mereka semua dah bersedia. Masing-masing pun setakat ini sepanjang kita dah ulang kaji topik 1.1 sampai 1.5 ni, nampak mereka bersedia dan dapat menjawab dengan baik, cikgu. Okay. Jom cikgu, kita uji Mari mereka kita tengok dengan soalan. Okey, kita tengok contoh item bahagian A, modul 1. Okey, cikgu baca soalan, nanti cikgu harap ada yang sudi nak menjawab lah. Okey. Nombor 1, berikut merupakan kategori ruang pada hiasan dalaman. A, ruang kediaman. B, ruang awam dan komersial. Padankan kategori ruang dalam hiasan dalaman dan penyataan ruang dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab pernyataan yang pertama? Silakan Okey. Syairah. Syairah boleh bacakan pernyataan yang pertama tu, kemudian beri jawapan. Okey, Syairah. Menutupi ruang seperti ruang tamu, ruang makan, ruang kerja, bilik bacaan, bilik tidur, ruang dapur, bilik air dan anjung rumah. Kategori ruangnya A, ruang kediaman. Okey, kita tengok jawapan. Betul. Okey, betul Syairah. Okey, seterusnya. Siapa nak jawab untuk pernyataan yang kedua? Siapa agaknya? Kalau tak diangkat tangan, kita panggil. Okey, silakan Sania. Silakan Sania. Meliputi ruang seperti ruang pejabat, ruang restoran, ruang bank, bilik pameran dan lain-lain. Jawapan dia B, ruang awam dan komersial. Betul ke cikgu? Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. Tahniah, Sania. Okey, kalau betul untuk soalan ni kamu akan dapat dua markah. Okey, ini sebenarnya adalah soalan aras rendah ya. Okey, baik. Kita pergi seterusnya soalan yang nombor 2. Okey, cikgu bacakan. Berikut adalah 4 aspek asas dalam hiasan dalaman. Okey, ruang, peredaran udara, pencahayaan, perabot. Padankan pernyataan dengan aspek asas hiasan dalaman yang sesuai dan menulis jawapan yang tepat pada ruang yang disediakan. So, kamu kena baca pernyataan betul-betul dan padankan dengan aspek asas hiasan dalaman tadi. Okey, siapa nak cuba jawab untuk soalan ni? Pernyataan pertama, siapa nak cuba jawab? Saya. Nazmi, silakan Okey, Nazmi. Dapat dilihat dari aspek bentuk dan saiz, ruang perlu disesuaikan dengan penggunaannya untuk kelihatan lebih luas, ceria dan selesa. Hiasan dalaman yang baik dapat membuat sesuatu ruang kelihatan lebih besar. Jawapannya? Pernyataan pertama, ruang. Ruang. Okey, kita tengok. Okey, betul Nazmi. Tahniah Nazmi. Cikgu, kita akan teruskan soalan yang seterusnya untuk murid yang lain pula. Tetapi sebelum itu, kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Sejamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jazamu agar ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunduk agar ku. Didik TV KPM. Anda masih menonton Road to Success SPM 2021. Tadi kita tinggalkan rakan-rakan kita dengan soalan, cikgu. Yang di rumah pun boleh cuba menjawab. Jom cikgu, siapa agaknya yang nak jawab soalan seterusnya? Okey, soalan seterusnya kita lihat semula. Pernyataan tersebut. Ya. Pernyataan yang kedua, amat penting untuk menjamin keselesaan dan kesihatan penghuninya. Arah pergerakan angin dan udara harus diketahui. Penggunaan kipas dan penyaman udara dapat membantu peredaran udara. Siapa nak cuba jawab untuk pernyataan yang kedua ni? Siapa nak jawab? Aspek apa tu agak-agaknya? Silakan Syahima. Jawapan dia peredaran udara. Okey, kita lihat. Okey, peredaran udara. Betul, Tahniah Syahima. Okey, tahniah.
Okey, seterusnya penyataan yang ketiga ni siapa nak tolong cikgu bacakan dan jawab? Siapa nak cuba yang ketiga? Saya Silakan Sania. dapat menimbulkan suasana yang ceria, tenang dan romantik, lengkap dan pintu antara elemen penting dalam percayaan dapat ditentukan oleh kedudukan dan saiz pintu serta tingkap lampu dan penggunaan cermin. Jawapan ialah pencahayaan. Okey. Okey, betul Sania. Tahniah. Kita tengok jawapan dia betul. Baguslah kawan-kawan kita ni cikgu semuanya betul-betul fokus dalam mengulang kaji ni. Betul tu. Okey, baik-baik. Cikgu harap yang dekat rumah pun sama fokus, okey? Ya. Okey, kalau betul untuk soalan ni kamu akan dapat 3 markah penuh. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Okey. Soalan ketiga, cikgu bacakan dulu soalan. Jadual 2 menunjukkan sebahagian pihak yang terlibat dalam industri hiasan dalaman tandakan betul pada pihak yang berkaitan dan dalam bidang hiasan dalaman dan salah pada ruang jawapan. Okey, dekat situ ada jadual pihak yang berkaitan dalam hiasan dalaman. Kontraktor hiasan dalaman, jawapannya siapa nak cuba? Jawapannya silakan Syaira. Betul. Betul. Okey, betul. Tahniah Syaira. Seterusnya Foreman, betul ke salah? Sumayah silakan. Salah jawapannya cikgu, betul ke? Okey, kenapa salah? Ya Sumayah, cikgu nak tahu juga Sumayah ni. cakap kuat sikit boleh. Kenapa agaknya jawapan tu salah? Salah sebab ia adalah ketua kumpulan semasa di bengkel. Sebab dia adalah Ketua kumpulan semasa di bengkel. ketua. Oh, ada sedikit masalah audio di situ ya. Mungkin kawan lain boleh tolong kenapa agaknya foreman tu jawapannya salah sebagai pihak yang berkaitan dalam hiasan dalaman. Ada yang nak bantu? Tak ada, tak nak cuba. Ada. Yang lain cuba je bantu apa Sumayah tadi. Oh tak. Okey, tak apalah kalau tak macam apa. tu cikgu terangkan format ialah ketua di dalam ketua kumpulan di dalam sesebuah bengkel lah. Oh, okey, baik. so dia tak terlibat dengan hiasan dalaman lah ya. Okey, perunding hiasan dalaman. Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Betul ke? Syahirah lagi. Silakan. Saya. Perunding hiasan dalaman betul. Okey, betul. Tahniah Syaira. Syahirah kompetitif ya. Dia tak nak bagi kawan dia yang lain jawab. Saya nak jawab. Dia memang dekat kelas pun dia paling ceria dan aktif. Tapi baguslah boleh bimbing kawan-kawan. Baik. Betul. Okey, so markah penuh juga ialah 3 markah. Ini semua yang cikgu bagi ni soalan aras rendah dulu ya sebab dia masih modul yang pertama ni. Baik. Kan? Okey, seterusnya kita tengok soalan yang keempat. Okey, Rajah 2 menunjukkan gergaji tangan. Okey, ada gambar gergaji tangan dekat situ. Berdasarkan Rajah 2, tandakan right bagi penyataan langkah kerja penyelenggaraan gergaji tangan yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, penyataan langkah kerja penyelenggaraan ni so cikgu nak sebenarnya kata tugas kerja penyelenggaraan itu adalah kata kunci untuk soalan ni, okey? Okey, siapa yang boleh cuba jawab untuk soalan langkah penyelenggaraan? Iben macam dah angkat tangan tadi cikgu. Oh, laju dia angkat tangan. Silakan Iben. Oh, Iben baru dengar suara dia. Ya. Membersih peralatan betul. Betul. Memasang mata gergaji sehingga ketat salah. Salah. Meminyak mata gergaji betul. Okey. Menyusun dan menyimpan peralatan betul. Mengetat mata gergaji menggunakan kunci takal salah. Okey, kita tengok jawapannya. Semua Okey, betul. Membersihkan peralatan, memasang mata gergaji salah. Salah. Okay. Kenapa Ben? Sebab dia dah siap sudah siap dipasang dekat kedai. Okey, lah gergaji memang kita tak perlu buka pasang mata dia kan memang dah sedia terpasang. Okey, tadi kamu cakap betul. Menyusun dan menyimpan peralatan. Okey, betul. Betul. Okey, mengetat mata gergaji menggunakan kunci takal. Salah. Sama lah juga mana ada kita pasang kan. Iya. Jadi betul jawapan Iben. Tahniah. Okey, tahniah Iben. Kalau betul ni kamu akan dapat 5 markah. 5 markah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kelima. Okey, cikgu bacakan soalan terlebih dahulu. Jadual di bawah menunjukkan penyataan kerja merekod stop. Tandakan right bagi penyataan kerja yang betul dan pangkah yang salah pada ruang jawapan. Siapa nak cuba kali ni? Siapa nak cuba jawab?
Sania nak cuba ke? Silakan Sania. Okey, jap. Sebelum tu Sania, sebelum tu ini adalah kerja merekod stok, okey, dia punya kata kunci dia. So yang merekod stok je kamu kena membuat pilihan yang betul lah. Okey, cuba Sania. Silakan. Penyelenggaraan peralatan salah. Mengira kuantiti peralatan betul. Baik. Menulis bilangan peralatan betul. Menyatat peralatan yang rosak betul. Menyatat tarikh penggunaan peralatan betul. Betul ke cikgu? Okey, betul Tania. Cikgu pula lupa nak semak jawapan kamu. Okey, tadi betul. Betul dan betul. Betul, ya. 5 markah untuk Sania. Tania. Ya, betul. Okey, menyenggara peralatan ni dia bukan kerja aktiviti merekod stok. So memang terang-terang kat situ dia salah. Ya. Okey. Buat pengetahuan Nisa, anak murid saya Sania dan Eben ni adalah berbangsa asli. Tapi baguslah, aktif. Pandai-pandai murid-murid cikgu semua. Okey. Okey, kita tengok soalan yang terakhir ya untuk modul 1. Okey, soalan yang terakhir. Berikut adalah stok bahan yang disimpan di dalam stok: kertas dinding, cat, shellac dan bidai. Kelaskan bahan itu dengan menulis jawapan pada petak yang disediakan. Okey, diberi stok ada gerak pantas dan gerak perlahan. So kamu kena kelaskanlah bahan yang diberi ke atas tu. Baik. Okey, siapa nak cuba untuk soalan ni? Siapa nak cuba jawab? Saya cikgu. Syahimah, silakan Syahimah. Okey, Syahimah silakan. Stok gerak pantas yang pertama ialah cat. Cat. Dan yang kedua shellac. Okey. Okey, shellac. Stok gerak perlahan yang pertama ialah kertas dinding. Baik. Dan yang kedua bidai. Okey, betul. Betul. 4 markah untuk Syahimah. 4 markah. Baguslah mereka ni. Dah bersedia nampaknya. Walaupun ada masa lagi untuk ulang kaji, jangan ambil, orang kata apa, ambil kesempatan lah. Jangan relax-relax sangat. Kita ulang kaji dari sekarang. Bagus. Okey. Seterusnya cikgu akan masuk soalan bahagian B. Baik cikgu. Jom cikgu. Okey. Okey, contoh item bahagian B modul 1. Okey, ini sebenarnya contoh item aras sederhana ya. Baik. Okey, Raja 7 menunjukkan prosedur menyapu shellac. Okey, ada gambar Raja 7 kat situ, murid-murid boleh lihat. Aktiviti menyapu shellac. Nyatakan peralatan yang digunakan. Siapa boleh jawab? Peralatan apa tu? Silakan. Sumayah lah, Sumayah. Okey, Sumayah. Berus, dia kata. Betul ke cikgu? Okey, betul. Ini kalau salah memang kena cubit lah dengan cikgu kat kelas. Terang-terang dalam gambarnya. Betul. Okey, yang soalan B. Soalan B, nyatakan kaedah penyimpanan peralatan tersebut. Kaedah penyimpanan, siapa nak jawab? Syahirah lagi. Silakan Syahirah. Saya. Almari peralatan. Okey, almari peralatan. Okey, kita tengok. Okey, tepat betul. sekali. Terima kasih. Betul. Okey, soalan C, huraikan 6 langkah kerja menyegara peralatan seperti pada jawapan A. Okey, untuk jawapan A tadi tu kamu dah jawab berus kan? So kamu kena ceritakan kaedah penyenggaraan dia macam mana. Siapa nak cuba yang ni? Okey. Siapa nak cuba? Siapa? Nazmi nak cuba jawab ke? Nazmi boleh jawab, Nazmi? Terkejut dia. Okey, tak apa, yang rakan yang lain ada yang nak cuba? Syahirah yang paling aktif tu. Silakan Syahirah. Membasuh berus. Ya. Okey. Merendam dengan cat thinner. Baik. Membasuh dengan air. Okey, yang lagi 3 tu kita bagi seorang lagi kawan kita cuba. Okey, yang 3. Siapa tadi? Siapa tadi angkat tangan kita tengok? Silakan. Siapa? Alamak. Sania, silakan Sania. Mengeringkan berus, menyusun dan menyimpan alatan. Ya. Betul ke cikgu? Okey, betul. Sania, Tania, kalau kamu betul semua ni, kamu akan dapat 10 markah. Ni kalau jawab SPM ni, dah sini dah boleh skor A dah ni. Dah boleh skor A. Saya lihat apa yang kita pelajari setakat ini, kebanyakan soalan tu dah beri kata kunci ataupun petunjuk dah apa yang nak dijawab. Jadi bahagian ini, bahagian mudah untuk mendapat markah. Jadi kalau boleh jangan hilang markah di bahagian soalan aras rendah ataupun aras mudah ini. Baiklah cikgu, kita sebenarnya banyak lagi yang kita boleh bincangkan, tapi masa sangat cemburu dengan kita cikgu. Betul. Dah pun tiba di
di penghujung rancangan di mana saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Zeti dan juga rakan-rakan dari SMK Cenderian Perak. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Road to Success SPM 2021 yang di rumah pun. Terima kasih kerana kekal menonton kami selama 1 jam ini. InsyaAllah Cikgu, kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Jom semua kita lambai. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Razlinda binti Abdul Aziz, ibu kepada Nur Syahira dari kelas 5 MPV. Dengan kreativiti yang diperolehi oleh anak saya dalam bidang hiasan dalaman, saya berharap agar anak saya dapat menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Saya juga ingin masa hadapan anak saya lebih cerah dan mudah untuk mendapat peluang pekerjaan nanti. Sekian, terima kasih. Saya Puan Azizah, ibu kepada Sumayyah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderian, berharap agar anak saya lulus dengan cemerlang dalam SPM 2021, terutamanya subjek MPV hiasan dalaman. Semoga kemahiran seri hias yang diperolehi dapat membantu masa depan anak saya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Zeti yang telah membimbing anak saya selama ini dan juga pihak sekolah atas tunjuk ajar yang diberikan kepada anak saya. Sekian, terima kasih.